Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang di rumah maupun yang di gereja, kita bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sudah masuk di dalam bulan yang baru, saudara-saudara. Saudara, kita sudah setidaknya setahun kita beribadah tanpa berjumpa, saudara-saudara ya. Saya percaya setahun ini kelihatannya cepat, tapi saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan tidak mudah melalui tahun ini. Tapi saudara-saudara, biarlah kita bisa melihat kasih Tuhan yang setia menuntun kita. Jikalau hari ini kita sebagaimana kita ada, mari kita tahu bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita masih berada di masa Prapaskah, saudara ya. Saudara, inilah waktu di mana kita tenang di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita, mengkoreksi diri kita di hadapan kasih Tuhan. Dan kita berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh ya, semakin serupa dengan Dia. Saudara, sebentar kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kesempatan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami menerimanya sebagai anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ketika kami memandang wajah-Mu, kami tahu ya Tuhan, kami mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Kami selalu disadarkan bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang memberikan yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini iman kami dikuatkan kembali. Sebentar kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, celikan mata rohani kami melihat keajaiban firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang kita pelajari dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. 腓立比书第2章第1到第11节的经文。 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 所以在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯。 Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。 Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们当以基督耶稣的心为心， Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的， Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， hari ini kita akan memikirkan satu topik yang berjudul adalah The Example of Christ atau teladan Yesus Kristus. 今天我们要谈的话题是有关学习基督的榜样。 Nah, saudara, itu terdapat di dalam Filipi pasal 2 ini. 这个主题就记载在这个腓立比书2章1到11节的经文里。 Saudara, ketika Filipi pasal 2 berbicara tentang teladan Yesus Kristus, 腓立比书第2章谈的是有关基督耶稣的榜样。 maka ditaruh dalam konteks bagaimana kita sebagai keluarga Allah bisa bersahati sepikir. 就是说，我们在身为基督家庭中的一员，我们如何才能够有相同的意念、相同的心思？ Di sini mengajarkan kepada kita 这几段经文教导我们， pengenalan kita kepada Yesus Kristus harus berdampak kepada aplikasi kehidupan kita sehari-hari. 我们对耶稣的认识应该是影响到我们每天的行事为人。 Pengenalan kita kepada Yesus Kristus tidak berhenti pada diri kita, tapi bagaimana perilaku kita itu mempengaruhinya. 我们对基督耶稣的认识不停留在我们自己身上，而是我们能够在生命中实践出来，对人有影响。 Saudara-saudara, sukacita yang di dalam hidup kita seringkali bisa dirampas karena adanya ketidaksehatian di dalam keluarga kita yasmani maupun keluarga Allah. 我们心中的喜乐常常因为我们家庭或者教会家庭中却没有相同的意念和心思而被抢夺了。 Mungkin dalam keluarga kita memiliki segala-galanya. 也许我们在家里什么都有了， Kita punya rumah yang baik, 我们有好的房子， kita punya segala sesuatu yang baik, 我们有好的家庭， kita punya pekerjaan yang baik, 我们也有好的工作， anak-anak punya sekolah yang baik. 孩子们能够进好的学校。 Tapi saudara-saudara, ketika satu keluarga itu saudara-saudara tidak ada kesehatian, saudara-saudara, maka saudara-saudara sukacita yang kita miliki itu menjadi tidak lengkap. 如果我们家中没有相同的意念和心思，那么我们这个家庭中的喜乐就不够完备了。 Saudara, ketidaksehatian saudara-saudara bisa juga membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berputar-putar dalam masalah yang tidak kunjung selesai. 如果我们家庭中没有相同的意念心思，那么我们常常会围绕着一些不重要的问题而打转。 Sehingga saudara-saudara, ketika keluarga kita tidak ada kesehatian, saudara-saudara, maka keluarga kita secara tidak sadar, keluarga kita menjadi berhenti untuk maju. 当我们的家庭中没有相同的意念的心思，那么我们的家庭就停止不能够向前进了。 Saudara, surat Filipi adalah surat sukacita Rasul Paulus yang dari penjara. 腓立比书是使徒保罗在监狱中写的充满喜乐的书信。 Saudara akan melihat bagaimana Rasul Paulus meskipun dalam penderitaan yang mungkin juga dia bisa dihukum mati, tapi sukacitanya luar biasa. 这个使徒保罗虽然身在监狱里，可是他的喜乐非常大。 Tetapi di pasal 2 ini Rasul Paulus mengatakan adalah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati dan sepikir. 所以呢，使徒保罗在第2章里这样说的：你们要意念相同，爱心相同，有缘的心事，有缘的意念，使我的喜乐可以满足。 Saudara-saudara, dalam penderitaan Rasul Paulus tetap bisa bersukacita. 虽然使徒保罗在痛苦之中，在困难当中，但是他仍有喜乐的心。 Tetapi ada satu hal yang membuat sukacitanya itu tidak lengkap. 但是有一件事让他的喜乐不能够满足， Yaitu ketika dia mengetahui jemaat di Filipi, jemaat yang baik, jemaat yang generous, jemaat yang semangat dalam misi, tetapi di dalamnya ada ketidaksehatian. 他知道腓立比信徒虽然是一个仁慈的信徒，能够帮助别的教会，但是在信徒当中还缺少相同的意念和心思。 Saudara-saudara, saya memikirkan kenapa Rasul Paulus merasa ada kurang sukacitanya kalau jemaat ini tidak sehati. 因为使徒保罗看见腓立比信徒缺少相同的心思一点，因此他觉得他的喜乐还不够满足。 Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki pikiran Kristus. 使徒保罗说他是有一个特别意念的人。 Sehingga saudara-saudara, bagi Rasul Paulus apa yang Tuhan Yesus pikirkan itulah yang dia pikirkan. 他觉得apa yang Rasul Paulus pikirkan adalah apa yang dipikirkan Kristus.
使徒保罗所想的，就是耶稣基督所想的。 Nah, saudara tahu waktu doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes di pasal 17. 我们知道，当主耶稣基督在约翰福音第17章所做的祷告中， Maka dalam doa Tuhan Yesus, saudara-saudara, salah satu topik yang disampaikan Tuhan kepada Bapa adalah yaitu kesatuan daripada anak-anak Tuhan. 所以他在祷告中说，他希望上帝的儿女们能够合而为一。 Saudara, kesatuan daripada anak-anak Tuhan, kesehatian itu saudara-saudara menjadi sebuah kesaksian bagi dunia ini bahwa kita adalah murid-murid Dia. 当我们信徒们能够合而为一，我们可以向世人证明，我们实在是上帝的儿女。 Karena kesatuan daripada anak Tuhan menggambarkan akan Allah Tritunggal itu. 所以我们的信徒的形象就反映了上帝自己的形象了。 Tidak heran saudara-saudara bagi Rasul Paulus, dia seorang bersukacita dalam penderitaan, tapi sukacita menjadi kurang ketika dia tahu jemaat itu tidak bersehati. 他知道他虽然身在监狱，可是他心中还有喜乐。但是他看到腓立比信徒还缺少相同的意念心思，他觉得他的喜乐还不够满足。 Saudara, jikalau keluarga saudara tidak bersehati, 如果你们家中还缺少相同的意念和心思的话， saudara tidak bisa menampakkan kemuliaan Tuhan. 那么我们就不能够彰显主的荣耀了。 Kalau gereja Tuhan tidak bersehati, 要是主的教会也没有 meskipun 相同 gereja 的意念 Tuhan punya banyak karunia rohani, 虽然我们有很多的属灵的恩典， punya banyak prestasi, 有许多成就， pelayanannya hebat luar biasa, 我们的侍奉也非常了不 sangat 起 generous, 我们也非常仁慈慷慨， tapi tidak akan menampakkan kemuliaan Tuhan. 但是都不能够彰显主的荣耀。 Karena kita mengenal Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. 因为我们知道，我们所拜的上帝是三位一体的上帝， Allah bertiga pribadi dengan satu hakikat Allah itu sendiri. 他有他自己的特质， Saudara, gereja, keluarga anak-anak Tuhan harus menampakkan kemuliaan ini. 所以教会还有上帝的儿女应该能够彰显上帝的这个特质。 Saudara-saudara, untuk sehati dan sepikir, sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita memiliki keniscayaan untuk itu. 所以呢，我们身为基督徒家庭，在教会中的一个成员，我们必须有相同的意念和心 Saudara, 思。 sehati sepikir bukan sesuatu yang mustahil bagi gereja Tuhan, bagi keluarga Kristen. 对教会对基督的家庭要有相同的意念和心思，并不是一件不可能有的事。 Mengapa, saudara-saudara? 为什么我这样说 Saudara 呢？ Paulus berkata di ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 因为使徒保罗在腓立比书1章2章1节这样说：所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。 Saudara, 4 hal ini saudara-saudara membuat kesehatian menjadi sesuatu yang bisa terjadi. 因为有这4件事，所以我们可以有相同的意念和心思。 Saudara, yang pertama-tama, saudara, di dalam Kristus kita ada nasihat. 首先呢，在基督里我们得到劝勉， Saudara, nasihat daripada firman Tuhan. 就是通过上帝的话给我们的劝勉。 Artinya saudara-saudara bahwa anak-anak Tuhan bisa bertumbuh, 所以呢，上帝的儿女就能够成长， bisa mengenakan pikiran Kristus. 能够明白耶稣基督的心思意念。 Saudara, jikalau kita semua memakai pikiran Kristus, maka tidak bisa tidak kita pasti sehati satu sama lain. 所以当我们有信主耶稣的心思意念，我们就可以彰显他的荣耀。 Bukan itu saja, saudara-saudara. Alkitab mengatakan ada penghiburan kasih 因为呢，还有呢，有爱心，有安慰， atau kasih yang menghiburkan. 或者说这个爱心是能够安慰别人的。 Saudara, setiap kita, saudara, pasti mempunyai pergumulan masing-masing, bukan? 我们每个人一定有自己各自的问题和困难。 Saudara, pergumulan kita di keluarga masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing. 我们可以在我们的家庭中，在我们的工作中遇到困难和问题。 Lalu ketika kita bersekutu di gereja, kita punya pergumulan sendiri. 我们在教会里团契，同样也会有不同的问题和困难。 Saudara-saudara, tetapi saudara di dalam persekutuan dalam gereja kita punya kasih. 但是在我们的教会的交通中、团契中，我们应 Sehingga 该拥有 kasih 爱 itu 心， membuat kita mengerti orang lain. 让这个爱心能够让我们了解别人。 Sehingga orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya pergumulan, dia merasa diterima di dalam gereja. 他觉得虽然他有问题困难，但是他觉得他的教会里被人接纳了。 Saudara, itulah kasih yang menghiburkan seseorang. 我们可以安慰别人， Saya yakin saudara dan saya membutuhkan ini, bukan? 我们每个人都需要得到别人的安慰。 Saudara, ketika kita mengalami kesusahan, kita butuh sekali penghiburan daripada kasih saudara-saudara 当 seiman. 我们遇到问题困难，我们很希望得到跟我们主内弟兄姐妹的安慰。 Dan lebih daripada kita berkata, kita mempunyai persekutuan roh. 另外，我们 Saudara, persekutuan roh adalah saudara-saudara, yaitu Roh Kudus yang mempersekutuan kita.
就是我们有祷告，我们圣灵能够让我们合而为一。 Artinya apa, saudara? 这什么意思呢？ Artinya setiap orang percaya mendapat bagian di dalam Roh Kudus. 所以呢，知道每一个信徒在圣灵中都有份。 Sehingga saudara-saudara kita ini dipersatukan di dalam Roh Kudus itu. 当我们可以在圣灵中合而为一， Saudara, gereja Tuhan terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang, 主的教会里是由各种不一样的人组成的， berbeda keluarga, 在家庭也一样， bisa berbeda ras, 我们不同的种族， berbeda pendidikan, 我们的教育程度也不一 berbeda 样， tingkat sosial, 我们的社会地位也不同， dan berbeda latar belakangnya. 我们的背景也不一样。 Tetapi saudara-saudara, secara hakikat orang-orang percaya dipersatukan karena kita menerima roh yang sama. 但是在实际上，信徒合而为一，并且接受同样的圣灵。 Oleh karena itu, saudara, kita pernah dengar satu lagu. 所以大家曾经听过这样的赞美诗吧？ Mungkin saudara tahu lagu ini ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. 就在你的脸中，我看见父的荣耀。 Harusnya nyanyi dalam bahasa Mandarin ini. Ya saudara, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. 对，我在你的面上看见父的荣耀。 Nah, saudara-saudara, kita bisa memanggil Bapa, apa alasannya? 我们可以称呼父是我们的阿爸父，为什么呢？ Saudara, Allah itu pencipta langit dan bumi, kita memanggil dia Bapa. 父在高高的天上，我们叫他是我们的父，阿爸父。 Saudara, bisa saja saudara kita ngaku-ngaku dia Bapa kita. 如果我们承认他是我们的阿爸父的话， Tetapi Alkitab berkata apa, saudara? 但是圣经怎么说 Kita 呢？ bisa memanggil Allah itu adalah Bapa kita. 我们称呼上帝是我们的阿爸父， Karena dia memberikan kita roh anaknya, yaitu roh kudus itu, sehingga kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Galatia pasal 4 ayat 4. 因为他赐下给我们圣灵，让我们就知道他就是我们的阿爸父。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ada sebuah kenyataan kita dipersekutukan dalam roh kudus itu. 就是我们在圣灵里可以合而为一。 Ditambah lagi saudara, 另外呢，再加上一点， kita dikatakan punya kasih mesra dan belas kasihan. 我们有慈悲怜悯， Saudara, ini produk daripada roh kudus dalam hati kita. 是圣灵的产物。 Kita bisa berempati dengan orang, artinya kita bisa mengerti pergumulan orang, memahami, tapi kita bisa bersimpati, bisa turut merasakan apa yang dirasakan dia. 我们不但可以了解别人的痛苦和问题困难，我们也可以跟他感同身受。 Saudara, disitulah kita bersekutu satu sama lain. 通过这个，我们可以跟别人合而为一。 Disitulah saudara-saudara orang-orang percaya kenapa dia bisa berdoa bersama-sama. 他就觉得他可以跟别的主内弟兄姐妹一同祷告， Saling mendoakan satu sama lain. 并且可以彼此代祷。 Itu adalah produk roh kudus yang dimana kita bisa punya kasih mesra dan belas kasihan satu sama 所以 lain. 这是圣灵的工作，让我们可以怜悯别人，可以跟别人合而为一。 Saudara, ini 4 hal yang membuat kesehatan kita bukan sesuatu yang mustahil. 所以呢，因为有这4件事，所以我们有可能可以合而为一。 Tapi keempat ini saudara-saudara menjadi tidak berfungsi saudara-saudara ketika kita memiliki kepentingan kita sendiri saja. 但是如果我们单顾自己的事的话，那么我们就不能够合而为一了。 Saudara, cukup kita hanya punya kepentingan diri sendiri saja, keempat hal ini yang begitu bagus menjadi tidak berfungsi. 如果我们单顾自己的事，那么这4样这么美好的事，结果也不能够起什么作用了。 Itu yang firman Tuhan katakan di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 firman Tuhan katakan, jangan mencari kepentingan sendiri. 所以在第3、第4节说，我们不能单顾自己的事。 Saudara, apa artinya mencari kepentingan sendiri? 什么叫单顾自己的事呢？ Saudara, jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya ambisi yang sifatnya egois. 如果我们身为上帝的儿女，但是拥有一种顾自己的野心的话， Ambisi yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. 这种野心是单单想到自己的利益，没有想到别人的利益。 Ambisi yang disebut sebagai selfish, yaitu ambisi karena hawa nafsu kita. 所以这种野心是一种自私的表现。 Atau bahasa gampangnya saudara-saudara, kita bergereja mau-maunya kita. 就是我们 Mau-maunya kita bahasa Mandarin apa? Terserah kita, semau dewe. 我们呢是为所欲为了。 Saudara, jika anggota keluarga kita ada anggota yang hidupnya semaunya dia, saudara, keluarga ini sulit bersatu. 如果在我们家庭中有一个人，他们随心所欲的做事的话，那么我们这个家庭就不能够合而为一了。 Jikalau seorang itu hidup bersama, hidup semaunya, saudara, sulit komunitas itu bersatu. 如果这家庭成员中有一个是为所欲为，只想到自己的事，我们就不能跟他很好的沟通了。 Bukan hanya selfish ambition, saudara-saudara. 不单是有一种自私的野 Saudara, 心 kita berkata apa? Jikalau kita mencari kemuliaan diri kita sendiri, kita tidak bisa bersatu.
如果我们单单荣耀自己，我们就不能够有爱心了。 Saudara-saudara, setiap orang ingin menonjol bagi dirinya sendiri. Saudara, kita tidak pernah bisa bersih hati. 那么如果我们呢单顾自己的事，那么就不能够跟别人好而为意了。 Saudara, kita tubuh Kristus. 我们都是主的肢体 Saudara, tubuh kita ini menggambarkannya. 啊，我们的肢体反映了什么呢？ Saudara, di antara tubuh kita ini mana yang paling menonjol? 我们这个肢体当中， Mana yang paling menonjol, saudara? Tubuh kita ini. 啊，看我们的肢体吧。 Tidak ada, saudara. Semua menonjol sesuai fungsinya. 啊，每个肢体都有各自的功用。 Ketika sesuatu yang menonjol untuk fungsinya, dia sedang memikirkan yang lain. 如果一个肢体突出自己，那么他就是只想到自己 Betul 的 nggak, 事 saudara? 了。我这样说对吗？ Saudara, kalau engkau haus, 如果你口渴的话， di situ ada air minum, 有一杯水， maka saudara akan melihat yang menonjol apa dalam tubuh kita. Yang menonjol apakah dalam tubuh kita? 啊，在我们肢体当中，哪一个是能够突出的表 Ya 现出 tangan 来？ kita bukan? Tangan kita bukan? 啊，是不是我们的手？ Tapi tangan kita ketika menonjol, dia untuk kepentingan tubuh ini. 啊，我们的手伸出来是为了肢体的需要， Bukan hanya untuk kepentingan tangannya. 不是只单单为了他自己手的需要。 Tapi saudara-saudara, di dalam persekutuan di antara orang percaya atau keluarga kita, saudara-saudara, seringkali kita hanya mencari kemuliaan diri kita sendiri, tidak memikirkan kebutuhan orang lain. 但是呢，在我们的家庭中，在我们的教会中，我们常常只是为自己的思想，想荣 Saudara-saudara, 耀 kita 自己。 tidak mungkin bersehati dengan sikap seperti itu. 啊，如果有这种态度，我们就不可能好而为意了。 Tapi Rasul Paulus tidak berhenti di situ, saudara. 但是使徒保罗不是讲到这里就 Saudara, 停止 Rasul 了。 Paulus ingin mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa berbicara bersehati dan bersepikiran di saudara-saudara, ini terkait kita meneladani Yesus Kristus. 啊，基督讲到，如果我们要有相同的意念和心思，我们必须学习耶稣基督的榜样， Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan dia. 让我们能够跟耶稣基督一样。 Sehati sepikir adalah aplikasi daripada kita menjadi serupa dengan dia. 啊，我们有相同的意念和心思，这个是我们跟耶稣基督一样的表现。 Oleh karena itu, saudara, kalau saudara membaca ayat 5, maka dikatakan Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 所以呢，在第5节，使徒保罗说：“你们当以基督耶稣的心为心。” Saudara, dikatakan pikiran perasaan. Pikiran perasaan seperti Yesus Kristus. 我们的心要，我们要以耶稣的心为心。 Saudara, ini berbicara attitude hati kita. 这个谈到我们的心态了， Saudara-saudara, bukan berbicara hanya tampak luarnya. 不但 Bukan hanya bicara tampak luar, tetapi bicara attitude hati kita, sikap hati kita. 啊，这里谈到是有关我们的心态的问题， Saudara-saudara, kekristenan bukan hanya berbicara apa yang nampak di luar semata-mata. 不是单单讲到外表的事情。 Tapi kekristenan berbicara adalah satu perubahan yang di dalam batin kita, yang akhirnya nampak dalam hidup kita. 啊，基督教的信仰是讲我们内在的改变，因此能够表现在外。 Saudara, karena apa yang nampak di luar bisa kamuflase. 啊，因为在外边所表现的可以是一种伪装的。 Saudara, saya bisa kelihatannya baik. Saya bisa kelihatannya baik. 我可以看起来是很好的， Tapi hati saya belum tentu baik. 但是我的心不一定是好的。 Saya bisa kelihatan tersenyum. Saya bisa kelihatan tersenyum. 我 Tersenyum. susah ada apa？ Nggak kedengaran. Tersenyum, saudara. Tapi saudara-saudara, sebetulnya hati saya tidak seperti itu. 其实我的心不是这样的心。 Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata, hendaklah kamu punya pikiran perasaan seperti Kristus itu. 但是呢，圣经的话教导我们，当以耶稣基督的心为心。 Saudara, artinya apa saudara-saudara? 这什么意思呢？ Artinya Rasul Paulus ingin kita ditransformasi menjadi serupa dengan Kristus. 啊，意思说，使徒保罗要我们经过改变。 Nah, itu 不像 adalah 耶稣基督 karya 一样 Tuhan dalam hidup kita. Saya Itu adalah merasa- karya Tuhan. Tetapi kita harus ambil bagian di dalamnya. 但是我们应该在这里边呢有份。 Dan yang menarik sudah dikatakan apa saudara? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. 啊，就在你们生命中要有同样的爱心和同样的心思、同样的意念。 Saudara, menarik sekali saudara-saudara, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa seorang diri. 当我们要像基督耶稣这样，不能够脱离这4件事。 Saudara dan saya tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan baik kalau saudara seorang diri. 如果我们缺少这一点，我们在灵命上就不能够有很好的成长。 Saudara, kita harus hidup dalam kebersamaan, dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. 我们应该跟其他的信徒一起活在相同的团体当中。
Saudara, jika kita merasa kalau kita sendiri saja kita bertumbuh, sebetulnya saudara belum tahu apakah saudara bertumbuh atau tidak. 如果你觉得你自己还没有成长的话，这表示你其实并还没有经历到真正的成长。 Saudara, bagaimana kita menguji kesabaran kita? 我们怎么能够考验我们的耐心呢？ Kalau saudara sendiri saja. Kalau saudara sendiri saja. 如果你想到你自己， Bagaimana saudara bisa menguji kasih saudara? 我们怎么能够试验我们的爱心呢？ Jikalau saudara sendiri saja. 如果你没有爱心的话， Bagaimana saudara tahu saudara mengampuni orang apa tidak? 你怎么知道你能够饶恕别人还是不能够？ Jikalau saudara sendiri saja. Jikalau sendiri saja. 如果你自己一个人罢了， Saudara-saudara, waktu kita bersama-sama, baru kita bisa tahu siapakah diri kita. 如果我们跟别人同在说，我们知道我们到底是谁。 Apakah saudara dan saya murah hati? 我们 Apakah saudara dan saya bisa mengampuni orang lain? 我们能不能饶恕别人呢？ Saudara, di sini Alkitab berkata, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu punya pikiran, perasaan seperti Kristus itu. 我们应该在我们的共同生活中，要以耶稣的心为心。 Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus terkait dengan bagaimana kita bersati dengan orang lain? 就刚关系到我们怎能够跟别人有一样的关系。 Saudara, di dalam bagian ini kita melihat dua hal yang Yesus kerjakan. 在这部分，我们看见耶稣做了2件事。 Yang pertama dalam ayat 6, 第一呢，是在第6节所说的， yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 这里第6、第7节说，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Yang pertama, saudara, 第一点呢， yang Yesus kerjakan adalah dia mengosongkan dirinya sendiri. 耶稣第一点做到是他虚举或者说刀空自己。 Saudara, apa artinya dia mengosongkan diri sendiri? 虚举或者刀空自己什么意思呢？ Saudara, mengosongkan diri sendiri bukan dia mengosongkan sehingga dia bukan Allah lagi. 不是说他虚举，因此呢，他不再是上帝了。 Mengapa demikian? 为什么这样呢？ Karena ayat ke-6 dikatakan walaupun dalam rupa Allah, seharusnya terjemahan demikian, walaupun dalam rupa Allah terus menerus. 第6就说他本有上帝的形象，他一直都有上帝的形象。 Saudara, Yesus Kristus tidak pernah satu titik pun dia tidak pernah dia tetap dalam rupa Allah. 耶稣基督没有在任何可能1秒钟中不是神的形象。 Tidak ada satu waktu di mana Yesus bukan dalam rupa Allah. 没有任何时候耶稣不是上帝的形象。 Sehingga waktu Yesus berinkarnasi, ketika dia menjadi manusia, dia tetap adalah Allah itu sendiri. 所以当耶稣基督道成肉身，成了人的样子，他还是上帝自己。 Saudara-saudara, arti mengosongkan diri bukan berarti dia menanggalkan kealahannya. 他虚己不是说他就放弃自己的神性， Karena Allah tidak mungkin menanggalkan kealahannya. 因为上帝不可能放弃自己的神性。 Tetapi saudara-saudara, mengosongkan diri artinya dia menambahkan kepada keilahiannya, masukkan dirinya adalah kemanusiaannya itu. 就是说他在他神性里面加上人的样式， Itu dikatakan mengosongkan diri menjadi manusia. 所以这里就说他虚举成了人的样式， Saudara-saudara, mengambil sama seperti manusia, saudara-saudara, itulah artinya mengosongkan diri. 所以他取了人的样式，就表示说他虚极了。 Saudara, dengan dia mengambil seperti manusia, maka dia membatasi dirinya sendiri. 所以他取了人的样式，他就限制自己了。 Karena saudara-saudara, manusia terbatas. 因为人都是受限制的， Maka ketika dia adalah Allah lalu menjadi manusia, mengenakan tubuh manusia, dia membatasi dirinya 所以 sendiri. 当他本来是上帝，可是他这个时候虚极，取了人的样式，他就限制了自己。 Saudara, ketika Yesus mengambil rupa seperti manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara. 所以当耶稣取人的样式，他取了奴仆的形象。 Saudara, mengapa Yesus harus mengambil rupa seorang manusia? 为什么耶稣基督要成为人的样式呢？ Dengan satu tujuan, saudara. 他的目的只有一个， Supaya dia boleh melayani manusia. 就让他能够服侍人。 Di situ dikatakan mengambil rupa seorang hamba. 这就说他取了奴仆的形象， Saudara, dia Allah yang maha tinggi. 他是至高的上帝， Saudara-saudara, dia Allah yang harus dihormati. 他是至的受尊贵的， Dia Allah yang berdaulat. 他是有主权的上 Tapi 帝。 saudara-saudara, waktu dia datang, saudara-saudara, betul-betul dalam rupa seorang 但是 hamba. 他来到世上，他真正的取了奴仆的形象。 Saudara-saudara, semua orang cari dia dan dia layani semua orang. 每个人都找他，他服侍了每一个人。 Saudara, kalau membaca Injil Markus, saudara baru bisa menghayati Yesus Kristus tidak pernah ada waktu untuk beristirahat. 我们就读马可福音读到，耶稣基督因为忙着服侍
他连一刻都没有时间休息。 Ketika saudara membaca Injil Markus, ada satu kalimat dikatakan, bahkan makan pun dia tidak sempat. 在马可福音说，耶稣基督忙得连吃饭的时间都没有。 Saudara, Injil Markus mau menggambarkan Yesus Kristus yang berinkarnasi. Dia adalah seorang hamba yang melayani manusia. 所以马可福音要描绘这个道成肉的耶稣是一个完完全全服侍人的神。 Saudara, untuk dia melayani manusia, dia menjadi manusia, supaya dia memahami segala pergumulan kita. 他为了服侍人，他就取了人的样式，让他能够明白人所遇到的各种问题和困难。 Saudara, Alkitab berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan 圣经 kita. 告诉我们，我们所拥有的大祭司，并不是不能够体谅人的痛苦和困难的大祭司。 Saudara-saudara, Yesus menjadi manusia supaya dia memahami segala pergumulan kita. 耶稣道成肉身，成为人的样式，是为了能够了解人的问题和痛苦。 Saudara, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. 我们要学习耶稣所做的。 Saudara-saudara, jikalau kita ingin bersahati, kita harus belajar memahami apa yang menjadi pergumulan orang lain. 如果我们要跟别人有同样的心思意念，我们就要应该学习如何去了解别人的问题和困难。 Saudara, jikalau kita hanya memikirkan dan hanya mempertimbangkan pergumulan kita dan tidak mempertimbangkan pergumulan orang lain, saudara, kita sulit bersahati. 如果我们单单顾到自己的问题困难，而没有想到别人的问题困难，我们就很难跟别人合而为一了。 Saudara, jikalau ada 1000 orang, dari 1000 orang, 1000 itu punya masalah pribadi kesulitan masing-masing. 如果我们有1000个人，这1000个人每个人都有自己的问题和困难， Bahkan mungkin pergumulan lebih sulit dari pergumulan kita. 也许他们的问题困难比我们所经历到的更大。 Saudara, 更多 jikalau kita tidak punya hati untuk memahami pergumulan orang lain, saudara-saudara, sehati sepikir menjadi jauh daripada apa yang 如果 kita 我们不 inginkan. 能够去体谅别人的问题困难，那么这个意念和心思相同就远离我们了。 Saudara, Tuhan Yesus ketika berinkarnasi berjumpa dengan pelbagai banyak macam orang. 耶稣基督道成肉身的时候，来到这世上，他遇到了各种各样的人。 Dia berjumpa dengan orang Farisi yang bernama Nikodemus, 他遇到那个叫做尼哥德姆的法利赛人， orang terhormat, saudara. 他是一个律法师，是一 Tapi dia 个， berjumpa dengan perempuan Samaria yang hidupnya kurang baik. 他又遇到了那个犯罪的撒玛利亚妇人。 Dia bertemu dengan orang seperti Sakeus, seorang yang terkenal di Yeriko, tetapi juga punya pergumulan. 他也遇到了那个在耶利哥很出名的税吏，就是撒该，但是他也是有问题的困难。 Tapi kita lihat juga Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang janda, saudara-saudara, dari kota Nain yang anak tunggalnya mati. 他遇到了一个住在拿因的一个寡妇，她的独生儿子死了。 Saudara, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang buta. 耶稣基督也遇到了许多瞎子， Dan Tuhan berjumpa dengan orang-orang kusta. 他遇到了许多患大麻风的人。 Tapi bukan itu saja, saudara. Yesus berjumpa dengan orang-orang yang putus asa karena saudaranya meninggal. 他也遇到了那些因为他们的兄弟死了的灰心绝望的人。 Kalau saudara membaca kitab Injil, 如果我们读福音书的话， maka kita mengerti, saudara-saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus punya pergumulan masing-masing yang berbeda-beda. 我们看到了凡是遇见耶稣的人，都是遇到各种不同问题和困难的人。 Dan Tuhan tidak pernah menyamaratakan orang. 耶稣从来不会说把每个人都视为一样的。 Saudara, disitulah dikatakan Yesus mengambil rupa seorang hamba. 所以这里就是说，耶稣取了奴仆的形象。 Saudara, jikalau guru kita, juru selamat kita, Tuhan kita berbuat seperti itu, bagaimanakah kita tidak berbuat seperti 如 itu? 果我们的老师、我们的救主、我们的上帝做了这样的事，我们怎能不像他一样做出他们所做过的事呢？ Yang kedua, saudara-saudara. 第二点， Saudara, yang kedua kita ketemukan dalam ayat yang ke-8. 我们在第8节可以看到第二点。 Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 第8节说，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Saudara, yang kedua, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia merendahkan diri. 在第二点讲到耶稣呢，他卑微。 Saudara, kalau membaca dari kamus bahasa Indonesia atau saudara dalam pengertian umum, saudara ada banyak macam pengertian rendah hati. 关于这个谦虚，我们打开词典的话，有各种解释。 Tapi hari ini kita mau belajar apa arti rendah hati menurut Alkitab. 但是呢，我们今天呢，通过圣经来学习什么叫谦虚。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dikatakan ia telah merendahkan dirinya, maka saudara kalimat lanjutannya dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 上面说耶稣基督自己卑微，然后接下去说存心顺服，以至于死，且死在十字架上。
Saudara, apakah ekspresi rendah hati yang sejati? 这个谦虚的真正的表现是什么呢？ Saudara-saudara, rendah hati sejati waktu kita taat 100% kepada Tuhan. 就是谦卑的真正的形象是当我们100%的顺服上帝的旨意的时候， Ketika kita tunduk kepada apa yang Tuhan mau. 当他顺服照着上帝要他做的去做的时候， Saudara, mengapa? 为什么这样说呢？ Saudara, waktu saya berkata saya taat 100% kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya mengakui kedaulatan Engkau. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan saya menerimanya. 如果说主啊，我100%顺服你，这比如说我们对主说，主啊，我承认你的主权，你掌管我的一切。 Saudara, bukankah itu sikap yang normal dari menghadapi orang yang punya otoritas? 所以呢，这是我们面对手中掌握权力的人应该有的态度吗？ Tapi saudara, ketika kita tidak taat, 但是当我们不顺服的时候， saudara, kita sedang merebut kedaulatan Tuhan dan kedaulatan di tangan saya. 我们在抢夺上帝手中的主权，把这个主权掌握在自己手中了。 Kita merebut Tuhan yang mengatur, sekarang saya yang atur. 我们呢不让上帝安排自己，我们自己来安排我们自己的事。 Saudara-saudara, orang yang merebut kedaulatan Tuhan dan dia merasa berdaulat, dia tidak pernah rendah hati sedikit 所以 pun. 呢，一个人如果他抢夺上帝手中的主权，他自己掌权，他从来都不会谦卑。 Disitulah kenapa saudara-saudara umat Tuhan bangsa Israel menjadi umat yang tegar tengkuk. 所以呢，这个上帝的子民就是以色列民，怎么会成为因着 Umat 己 yang 象的 begitu 民呢 sombong. 像高傲的民族？ Karena mereka merebut apa yang Tuhan atur, mereka mau atur diri 因 sendiri. 为他们呢不愿意听上帝的安排，他们要自己安排自己。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， hidup kebersamaan kita tidak pernah sehati dan sepikir. 如果我们同在不能够有相同的意念和心思的话， Meskipun kita memiliki segala yang baik, 虽然我们拥有一切都好的， jikalau kita tidak mempunyai ketaatan 100% kepada Tuhan. 但是如果我们没有对上帝的100%的顺服的话， Saudara, berapa banyak keluarga yang hancur, 有多少家庭 keluarga yang pecah, 对了，家庭破裂了， bukan karena mereka tidak memiliki apa yang baik dalam keluarga mereka. 不是说因为他们家庭中没有好的， Mereka memiliki apa yang baik dalam keluarga 他 mereka. 们一切都有了，好的 Cuma 都有 satu 了， hal yang mereka kurang. 但是他们少了一 Dan 件， satu hal memporak-porandakan keluarga 这一 ini. 件这就让他们家庭中 Karena 治理 anggota 破碎 keluarga 了， tidak mau taat kepada Tuhan. 因为家庭成员不愿意顺服上帝的旨意 Dia merebut kedaulatan Tuhan. Dia mau ngatur diri sendiri, bukan mau diatur oleh Tuhan. 他们自己安排自己，不愿意被上帝所安排。 Saudara-saudara, jikalau kita tidak punya ketaatan kepada Tuhan, 如果我们不能够顺服上帝的话， apapun yang baik engkau dan saya miliki, 不管你和我拥有什么好的 semua 东西 tidak，bekerja dengan baik. 一切都不能够发挥好的作 Karena 用， kita tidak takut sama Tuhan. 因为我们不怕上帝。 Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. 让我们要学习像耶稣基督一样吧， Dia taat. 他顺服， Taat untuk apa, saudara? 为了什么呢？ Alkitab berkata, dia taat sampai mati. Bahkan ia mati di atas kayu salib. 圣经告诉我们，耶稣基督顺服以至于死，且死在十字架上。 Saudara, jika engkau mau taat kepada Tuhan, kau merasa terlalu banyak berkorban. 也许你会觉得，如果你要顺服上帝，你要牺牲很多。 Pikirkanlah ini. 但是你要想刚才我们所读的这段经文吧， Yesus taat untuk mati. Bahkan mati di atas kayu salib. 耶稣存心顺服以至于死，且死在十字架上。 Saudara, adakah pengorbanan kita sebagai anak-anak Tuhan melampaui pengorbanan Tuhan? 我们身为上帝的儿女所做的牺牲，有没有大于耶稣所做的牺牲呢？ Seringkali kita tidak mau taat sama Tuhan karena kita merasa rugi. 我们常常不愿意顺服主，因为我们 Kita 觉得 terlalu merasa terlalu berkorban. 我们觉得我们付出太多了。 Tapi Yesus Kristus taat untuk mengorbankan nyawanya, bahkan di tempat yang paling mengerikan dan paling hina. 但是耶稣基督存心顺服，并且死在最可怕、最羞辱的地方。 Saudara, ketika engkau dan saya mengalami kasih Tuhan seperti ini, 当我们已经像耶稣一样经历主的这个大爱的时候， saya percaya 我相信 engkau dan saya tidak bisa tidak taat. 我们就不能不顺服了， Karena apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan pengorbanan dia. 因为我们所付出的远远比不上耶稣基督所做的牺牲。 Dan kalaupun kita berkorban, 就算我们牺牲了吧， saya meyakini itu Siap. belum menjadi bagian pengorbanan. Karena itu adalah keistimewaan kita, hak istimewa boleh melayani Tuhan. 其实呢，我们并还没有牺牲，因为这是上帝赐给我们的服侍别人的特权。 Maka itu Alkitab berkata apa, saudara? 所以圣经怎么说呢？ Maka dikatakan, itulah sebabnya ayat 9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan kalimat terakhir dikata apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 所以第9、第10、第11节这样说：所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。 Saudara, ketika perjanjian lama menubuatkan mengenai penderitaan Yesus, 当旧约圣经预言主耶稣的受到的， ada satu kalimat yang sangat menarik perhatian saya, 有一段话， yaitu dikatakan siapakah yang mempedulikan nasibnya, 谁顾念他的命运呢？ yaitu Yesus tergantung di atas kayu salib, 那个时候，耶稣就都挂在十字架上了， tangan terpaku dua-duanya, 他两只手都被钉 kaki 了， terpaku, 脚也被钉了， kepala dimahkotai duri, 头上戴着荆棘冠 dia 冕， sudah dicambuk habis-habisan. 他被抽打了。 Saudara, secara manusia dia tidak sanggup menolong dirinya sendiri. 所以呢，他身为人，他不能够救自己。 Di situ Alkitab berkata, siapa yang memikirkan nasibnya? 那个时候，圣经就说谁去顾念他呢？ Saudara, seringkali kita berpikir juga, 我常常也会这样想， saya peduli sama orang lain. 我关心别人， Kalau kesusahan saya, siapa yang peduli? 但是谁关心我呢？ Saya menolong orang lain. 我帮了别人， Kalau saya susah, siapa yang tolong saya? 我碰到困难，谁来帮我呢？ Saya mengerti orang lain. 我能够谅解别人， Siapa yang mengerti saya? 但是有谁能够谅解我呢？ Saudara-saudara, perjanjian berkata, siapa yang peduli akan nasibnya? 但是旧约圣经说，谁来顾念耶稣 Yaitu 的 Yesus 事 yang 呢？ tergantung di atas kayu salib. 是那个挂在十字架上的耶稣。 Saudara, puji Tuhan. 但是感谢主， Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah meninggikan dia di atas segala nama. 所以呢，圣经说，上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。 Saudara-saudara, Yesus Kristus menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. 耶稣就是把他生命献给父上帝， Sedikit pun tidak membela diri. 他一点都不为自己辩护， Sedikit pun tidak melawan. 他一点都不反抗。 Saudara, mungkin dunia berkata dia bodoh. 也许世人说耶稣太愚笨了。 Saudara-saudara, ketika kita orang percaya, kita sedikit pun tidak membela diri. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Orang dunia berkata kita bodoh. 当我们不顾念自己，我们把我们自己全然交托给主，世人说我们是愚笨的人， Saudara, siapa yang peduli akan kita? 谁能够关心我们？ Alkitab berkata, jikalau ibumu, bapamu tidak mengakui engkau, Allah Bapa dia mengakui engkau. 但是圣经说，如果你的父母不认你为儿子的话，上帝会认你为他的子女。 Saudara, ingatlah saudara, 所以我们要记得， pergumulan saudara ada Tuhan yang peduli. 我们的问题困难有上帝关照我们， Kesulitan saudara ada Tuhan yang pahami. 上帝能够理解我们遇到什么问题和困难。 Saudara-saudara, Allah Bapa kita, Allah Bapa yang murah hati, yang tidak pernah berhitung-hitung akan memberikan kepada kita. 我们的天父是非常仁慈、非常慷慨的，他从不计较，把一切好的都赐给我们。 Saudara, panggilan Tuhan bagi kita, 上帝对我们的呼召是什么呢？ supaya kita boleh mengasihi orang lain, 让我们可以去爱别人， peduli kepada orang 可 lain, 以关心别人， melihat pergumulan orang lain, 就看到别人的问题和困难， mendoakan orang lain, 就为别人祷告， memberkati orang lain. 就祝福别人。 Saudara, jika kita memiliki hati seperti Yesus, 如果我们拥有像耶稣的心的话， maka keluarga kita bisa bersatu, 那么我们的家庭就能够合而为一了， gereja Tuhan bisa bersatu, 主的教会也能够合而为一了。 dan nama Tuhan 那 dipermuliakan. 么上帝的名可以到荣耀。 Mari kita berdoa. 来，我们去祷告。 Saudara, ada waktu sejenak kita introspeksi diri kita masing-masing. 这个时候，我们有一段时间来省察我们自己。 Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen? 我们身为基督徒，我们的生活怎么过的？ Adakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? 会不会有不讨主喜悦的事呢？ Adakah bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu terus bertumbuh menjadi serupa Yesus Kristus? 我们的生活的某一个层面，是不是需要一直成长，像耶稣基督一样？ Mari kita belajar menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 让我们脱去旧人，穿上新人。 Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. 天上的父，我们感谢你的话。 Apa yang kami dengar adalah cermin untuk kami melihat diri kami sendiri. 我们所听到的是成为我们看到我们自己的一面镜子。 Setiap kami sama ya Tuhan. 我们每个人都一样的， Termasuk yang berbicara. 包括说话的。 Kami sama-sama bercermin siapakah diri kami di hadapan Tuhan. 我们在上帝面前可以省察自己到底是谁。 Tapi kami bersyukur kami bercermin di hadapan Tuhan yang mengasihi kami. 但是我们感谢主，我们以爱我们的主成为我们的借镜。 Tuhan yang tidak sedang menghukum kami.
不是在惩罚我们的主， tapi Tuhan yang mengulurkan tangan mau tolong kami. 但是伸出他的手，愿意帮助我们的主。 Disitulah yang mendorong kami punya pengharapan. Kami tahu hidup kami bisa diubahkan Tuhan. 因此，我们有盼望，我们知道我们的生命可以被主所改变， Karena Engkau selalu mau memberikan yang baik dalam hidup 因 kami. 为你总是把最好的赐给我们。 Berkati firman-Mu Tuhan. 主啊，恳求你赐福你自己的话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。